Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Zul Razak, 1 jam, 3 hingga jam 4. Dan hari ini kita direct kepada topik kita. Kita akan sambung apa yang kita miss pada hari... Kita sambung dari hari Rabu. Sebab semalam saya ada masalah dengan internet. Jadi saya tak dapat nak on air. Tapi hari ini kita sambung apa yang kita dah bincangkan. Jadi petang ni topik kita dinamik pasaran, asas struktur dan korelasi pasaran. Isnin kita cuti lagi. Wassalam Ustaz Jebeng, jadi tak dapat nak buat sesi Isnin. Jadi topik ni kita put on hold dulu sehinggalah pusingan akan datang Ustaz. Tapi kita cuba habiskan apa yang dapat lah. Salam siang sembi. Jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dengan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada perdagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey dah. Okey, boleh tapi slow sikit. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja sebab pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi, Aisyah pasaran kita tak sempat buat. Tapi kita sambung apa yang kita bincangkan pada hari Rabu. Jadi, kita stop dekat dekat flat dan juga segitiga. Jadi, hari ini kita sambung mengenai W, X dan Y. At least kita dapatkan struktur dulu. Kita settlekan mengenai struktur korektif ni. Okey, jadi part kedua untuk struktur korektif adalah untuk struktur kompleks. Hopefully ada yang rekod, jadi anda boleh dapat yang full daripada apa yang kita bincangkan sebelum ni. Okey, jadi kita masukkan yang kompleks. Kita berhenti dekat segitiga. Segitiga, basically untuk segitiga, saya tulis dulu. Okey, basically untuk segitiga tidak berlaku dekat struktur, inilah satu struktur korektif 3-3-3-3. Dan apabila terbentuk segitiga, kita akan dapati dekat RSI juga kita dapat lukis segitiga. Okey? Dan ia tidak berlaku dalam pergerakan korektif yang pertama. Tidak berlaku dalam korektif lekuk pertama. Lekuk pertama korektif. Sama ada dekat, kalau kita lihat kepada kepada struktur, contohnya dekat zigzag. Zigzag segitiga boleh berlaku dekat lekuk B. Lekuk B boleh berlaku segitiga. Kalau struktur flat, segitiga boleh berlaku dekat lekuk B. Okey, sebab belakang dia adalah 5. Kalau kita lihat kepada W, X dan Y, okey, W adalah struktur yang pertama. Jadi, lekuk pertama tak ada. X dan Y boleh dibentuk, X ataupun Y boleh dibentuk oleh segitiga. Okey, kalau dia adalah W, X, Y, X dan Z, W, X, Y, X dan Z boleh dibentuk oleh segitiga. Maksud saya kalau katalah W, kita ada W, X, Y. Contoh W, X dan Y. Jadi W, X, Y ni ada struktur 3, 3 dan 3. Okey, 1, 2, 3. Ini tak boleh dibentuk oleh segitiga. Ini tak boleh dibentuk oleh segitiga. Okey, untuk struktur W, ini tak boleh dibentuk oleh segitiga. Tetapi yang di sini boleh dibentuk oleh segitiga. Saya tak nampak. Okey, yang kedua dia, yang sinilah. Yang sini. Saya nak lukis dia terlalu
terlalu kecil. Yang sini boleh segitiga. Lukis macam ni je lah, senang. Okay, sini boleh dibentuk oleh segitiga. Ataupun yang di sini pun boleh dibentuk oleh segitiga. Ataupun struktur W, X, Y, X dan Z di belakang ni pun boleh dibentuk oleh segitiga. W, X, Y, X dan Z. Antara satu ni boleh dibentuk oleh segitiga. Biasanya segitiga tak diikuti oleh segitiga yang lain. Salah satu dia. Kalau X segitiga, Y tak segitiga. Tetapi kalau W, X, Y, X dan Z, dia boleh segitiga 2 kali. Tu tak pernah lagi saya nampak lah. Kalau X sekali, kalau segitiga sekali tu ada lah. Okey, tu segitiga. Okey, saya laju sikit. Kalau tak faham, lihat balik. Kalau anda ada recording dia, tengok balik. Okay, kita dah bincangkan mengenai kaitan Fibonacci dan segitiga. Okay. Dan yang bahagian kedua adalah kompleks. Kompleks ni adalah yang dia extend. Kompleks. Terdiri daripada dua. Yang pertama adalah W, X dan Y. Okay. W, X dan Y. Ia tak ada apa pun. Sebenarnya gabungan sama ada zigzag, flat ataupun segitiga. Ingat, yang pertama untuk W, yang pertama untuk W boleh dibuat oleh sama ada dibuat oleh flat ataupun zigzag. Ini yang pertama. Ini kaki pertama dia. Okey. Beza dia dengan flat dan juga dengan apa? Dengan zigzag adalah beza dia dengan zigzag, kaki pertama dia ada 3. Beza dia dengan flat adalah kaki kedua kat sini tidak melangkaui top yang di sini. Dia tak lepas. Lazimnya ia tidak mencecah, lazim tak semestinya, tetapi lazimnya ia tidak melangkaui 85.4% Fibo retracement yang di sini untuk X ni. Ini yang W, ini yang X. Tidak melangkaui 85.4. Diikuti oleh kaki ketiga Y, di mana sasaran untuk Y adalah 100% W dengan X Fibo extension. Di antara 100% ke 1618. Fibo extension W kepada X. Maksudnya kita tarik 3 lekuk di sini. Dan satu yang anda tak akan dapat mana-mana. Okey. Kaki pertama yang di sini, kaki yang ini, lazimnya adalah dalam area 618.764 Fibo extension W kepada X. Bila kita dapati ini berlaku dan mula turun ke bawah, anda tarik Fibo dan biar lazimnya kaki pertama dalam Y ini akan react dan buat X ataupun B, A ataupun B daripada 618.764. Boleh, Ustaz?
Tengok balik recording dia kalau anda tak faham. Okey. Dan ambil betul-betul yang ni ya. Ingat bahawa untuk sekiranya kita ada WXY terbentuk dekat lekuk 2, syarat-syarat yang sama. Di mana lekuk 2 sekurang-kurangnya mencecah 38.2. Yang ini ya. Dan sekiranya kita jangka ia adalah lekuk 4, 23.6. Masalah Maiman. Okey? Maksudnya, kalau kita jangkakan bahawa WXY ni melengkapkan struktur, contohnya ini melengkapkan struktur 2. Bila anda tarik fibo dan anda dapati 100% dia, ini tak lengkap 38.2, ada kemungkinan bahawa struktur di sini merupakan struktur flat sekiranya X melangkaui 85.4. Ataupun ia akan melengkapkan yang lebih besar lagi, iaitu W X dan Y yang besar lagi. Sekiranya dua ni tak cecah 100%. Dan WXY tak sampai dua benda. Pertama, Y ni tak sampai. Itu banyak kali kita nampakkan sumbi. Y tak sampai, lepas tu dia naik. Lepas tu dia turun balik. Kita ingat ni dah habis kan. Ni kalau dia tak sampai 100%, tak complete ya. Ataupun dua ni tak cecah 38.2. Kita akan extend kan. Okey. Kalau dia adalah lekuk 4, then kita jangka 23.6. Itu yang pertama. Okey, ini fibo retracement. Fibo retracement. Yes, selalu nampak benda tu. Terkena. Sebab itu anda cuma letakkan limit order. Jangan pergi tunggu, tengok order dia naik, tekan. Kan? Naik, turun balik. Itu banyak kali berlaku. Okey. Yang kedua adalah kepada di sini. A ataupun W yang pertama membentuk Y. A O W of Y. Of Y besar ni. Of Y besar. Ia hendaklah berakhir dengan divergence. Maksudnya di sini ada divergence. Tak kisah dia 5 atau 3. Kalau tak ada divergence, lazimnya dua keadaan. Kena ada divergence. Kalau tak ada divergence, sama ada ini merupakan lekuk 1 off diagonal. 2, lepas tu ni pecut jadi lekuk 3. Faham tak? 1 tak perlu berakhir dengan diagonal. Satu tak perlu berakhir dengan divergence. 3 yang kena divergence kan? Okey, kena ada divergence. Kalau tak ada divergence, jangan letak entry anda di sini. Faham? Kemungkinan kedua adalah ia tak sampai pun 100%, dia pergi B lepas tu pecut ke atas. Jika A, B ni tak sampai, tak pergi bawah W. Dia boleh terus ke atas. Ataupun sekiranya X ni tinggi, ia mungkin merupakan running flat. Tu dia. Jadi cuma jika ada divergence. Okey. Itu memberikan kita satu lagi kaedah dalam teknik untuk entry.
Dengar betul-betul ya. Ini satu lagi kaedah di mana anda boleh entry tengah-tengah dunia. Aiman, Sunbi, hanya jika benda ini berlaku, dua fraktal di atas, W, anda dapati cukup syarat W, X, ini untuk trade dalam sideway market. Dan berlakunya A, ini kena A, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan ini hendaklah struktur motif. Mesti motif. Maksudnya, impulse. Bukan motif, impulse. Impulse. Maksudnya, ia berakhir dengan divergence. Yes. Yang suka intraday. Ini banyak berlaku dalam time frame kecil sebenarnya. Sekiranya A of X, A of X pula, A of Y berakhir dengan divergence dan kita nampak ini memang 3, sini memang 3, okey. Ini berakhir dengan divergence, X kat sini boleh trade. X pula, B kat sini boleh trade. Ini untuk trade tengah-tengah dunia. Sebab sekiranya A ni berakhir dengan divergence, sini 3, kita ada struktur korektif, berakhir, faham tak? Sini korektif, sini kena korektif. Saya tak tahu, pergi tengok. Saya tak tengok sampai TF 5 minit. Wassalam dia. Tak, setiap hari dia ada sideway lama betul sebab kita kat atas daripada lonjakan. US 30 jangan trade dia sekarang. Seriously. Saya dah bagi tahu yang tu sejak minggu lepas. Okay? Jadi kalau kita ada korektif dan X ni bukan flat, ini bukan flat, faham? X ni tak sampai 85.4, A ni berakhir dengan divergence dan kita tahu bahawa kat sini akan ada 5 lekuk. Jadi, tiap kali anda menjangka 5 lekuk akan berlaku, anda boleh entry. Faham tak? Ini adalah, sebab itu nama teknik ni 3711. Ini adalah yang paling high probability dalam sistem 3711 yang kita bincangkan pada hari Rabu. Okey? Ini adalah second higher probability. Barulah kita pergi kepada yang motif. Faham? Hanya jika impulse berlaku. Hanya jika impulse berlaku. Sekiranya ini anda tak pasti dia impulse ke, macam berkeluk-keluk banyak sangat ke, jangan. Dan ia berada bounce daripada 618,764 Fibo extension. Yes, Dil. So, anda jangka 3 and some sort of nombor korektif dekat sini. Jadi B ni boleh trade. Hanya jika dia adalah B. Kalau dia adalah W, jangan. Okay? Hanya jika dia adalah hanya jika dia adalah B. Kalau dia kita jangkakan X, jangan. Ha? Itu adalah untuk W, X dan Y. Dan yang ketiga, ini tak ada dalam buku. Seriously. Saya tak pernah
tuliskan dia, saya tak pernah cerita pasal yang ini. Sebab saya nak anda mahir dulu dan lagi ramai yang faham pasal sequence tu, then saya kongsikan apa yang satu nama teknik ni 3711. Faham? Dia banyak sebab ia banyaknya bagi mereka yang trade currency dan juga kepada mereka yang trade commodity sebab dua ni struktur 3-3. Faham tak? Kebanyakan masanya market berada dalam sideway yang besar. So benda ni banyak berlaku. Trader gold, mereka yang trade currency, commodity, CPO, benda ni. Boleh? Saham lebih kepada yang seterusnya kita saya kongsikan lepas ni dan indeks. Impuls tu mesti cukup syarat yang ini. Wassalam mesti. Faham? Okey. W, X, Y, X dan Z. Dalam sistem 3711, W, X, Y, X dan Z ni, kita akan tukarkan kepada W, X dan Y. Sebab jumlah lekuk dia adalah jumlah sequence motif. 5, inilah 3, 3, 3, 3 dan 3. Ini lazim berlaku apabila anda sedang jangka segitiga ataupun sideway yang lama. Saya akan tukarkan dia kepada W, X dan Y. Tapi mula-mula melukis tu saya lukis W, X, Y, X dan Z. Jangan peduli dia. Ini lazim berlaku apabila ini berlaku. Kita sedang jangka W, X, Y. Tetapi Y dekat sini tak sampai 100% Fibo extension. Ataupun Y dekat sini, kalau lekuk 2, tak sampai 38.2 Fibo retracement. Ataupun kalau lekuk 4, tak cecah 23.6. Kalau kita nampak 3, lepas tu ni turun, kita ambil Fibo retracement tak sampai. Then, kita akan jangkakan dia buat extension ke bawah lagi. Dan itu WXY. Saya akan tukar dia kepada sama ada W, X dan Y di sini. Ataupun W di sini, X di sini dan Y. Kat mana nak letak W, X dan Y? Anda tahu kan? Lihat kepada stokastik. Kat mana reset yang lagi besar? Contohnya, kalau kat sini kan, kita ada turun, naik, turun, naik, turun. Ini yang besar. Jadi W kat sini. Tetapi sekiranya kita dapati ini yang besar, turun, ini tak break, turun lepas tu ini break. W dekat sini. Faham? Jadi W dekat sini. Bukan dekat sini. Okey? Itu adalah untuk W, X, Y, X dan Z. Mengintai dari tirai kamar. Nama. Okey? Itu kegunaan benda ni. Okey, now. Ada soalan tak untuk struktur asas? Kita nak masuk momentum. Momentum tu kepada indikator. Ni saya save dahulu. Note 1. Okey. Ni nanti saya letakkan dekat Discord. Bincangkan. Sebab video-video saya dekat TikTok, semua saya ceritakan benda ni. Dah ada pun video dia. Dah ada. Cumanya yang ini sebab TikTok tu 10 minit. Tak sempat nak cerita detail macam ni lah.
Jadi lihat balik recording, siapa yang ada rekod, lihat balik recording yang hari ni ya. Dan juga Rabu serta Selasa. Okey? Semalam tak ada sesi. Boleh? Tengok balik ya. Okey. Now, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu kepada penggunaan Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu kepada penggunaan, mana pula pergi dia? Okey, mana perginya? Okey, sekejap ya. Okey. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu kepada penggunaan indikator. Kita ada setengah jam dah Rosni. Baru cerita Fibo yang sambung kita terlepas hari Selasa punya cerita. Selasa, Rabu punya cerita. Nak Khamis tak cover lagi. Okey, ni yang sepatutnya kita cover semalam. Okey, kalau tak habis, don't worry. Saya macam ni. Tak habis, saya akan buat satu Discord punya live, bagi tahu dalam Discord, bincangkan hari apa. Sabtu saya tak dapat. Bukan hari apa. Ahad jam berapa. Bincangkan dalam tu. Bincangkan dalam tu, bagi suggestion Rosdi atau Sundi. Bincangkan, bagi tahu kat Discord. Okey. Pada hari Ahad, cadangkan satu time. Ya. Cadangkan satu time. Kita boleh buat berapa jam kat situ, tak kisah. Okay. Kita cover mana yang dapat. Kita cover mana yang dapat. Jadi, dekat Discord hari Ahad. Bagi tahu ni expanded flat. Expanded Okey, hari Ahad bincangkan jam berapa. Buat satu poll. Okey, kalau tak, memang tak habis punya. Tahun depan baru saya dapat aturkan balik saya punya jadual. Okey, bincangkan dalam tu. Sunbi mention dalam grup pukul berapa. Ahad bagi saya satu time. Okey, so now persiapan cat untuk stokastik. Tak payahlah cerita apa itu. Jadi setting kita guna 13, 3 dan 3. Okey, terima je. Terima je. Ini adalah nombor-nombor Fibo, itu je. Okey. Jangan waktu bola start. Okey, dan penggunaan stokastik yang pertama adalah kepada pecahan harga. Betul kan? Okey. Yang pertama 5 dan 3. Jadi stokastik ni kita akan nampak reset. Ini rasanya semua dah mula nampak. Katalah anda tak tahu dia dekat time frame berapa. Kita ambil dekat ni lah. Cepat sikit saya lukis. Ni cat apa ni? Okay. Ni cat apa-apa cat lah. Kaedah dia, ramai suka sangat dia pergi time frame paling kecil, lepas tu lukis kat tempat dia nak tengok je. Sabar dulu. Cara dia adalah anda ambil data yang paling penuh. Apa ni? UJ. Anda ambil, kita tukar benda lain lah yang saya tak pernah tengok. GBP CAT. GBP CAT. Okey. Anda pergi cat dia yang paling besar. Yus, wassalam. Sampai anda nampak semua cat dia. Sabar dulu. Ini setahun punya cat. Sabar dulu. Then, anda buka stokastik. Ini adalah stokastik.
atas ni. Sampailah anda nampak, ingat ya, struktur untuk stokastik. Ingat benda ni. Malam sebelum Kang tengah start dah game, kita tak sempat nak tengok dah lah Argentina. Malas nak cakap lah Argentina. Habis beras. Terus cuti Arab Saudi. Ingat ya, the moment anda nampak benda ni, apa-apa, kalau currency ke, apa ke, ni dalam otak kita yang pertama. Struktur untuk currency adalah 3 dan 3. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ingat mengenai asas, inflasi. Inflasi makin lama makin naik. Itu sahaja. Tak adanya inflasi dia turun, dia reda sekejap. Okey. Jadi kalau inflasi naik, Kanada dan GBP. Kalau inflasi naik, Kanada ke atas ke bawah? Terus bagi Rolls-Royce. Itulah. Mana Messi lepas penalti terus out. Kanada dolar adalah komoditi. Inflasi, harga komoditi pun naik. Faham? Jadi, Kanada dolar secara besarnya ke atas, GBP pun ke atas. Sebab inflasi makin naik, kadar faedah makin naik. Tetapi disebabkan oleh inflation, kadar kenaikan Kanada dolar lebih tinggi daripada GBP. Bukannya GBP turun, tapi ini naik, tapi dia ke metode sikit. Ini naik, ini panjang sikit. Jadi secara besarnya, hala tuju dia adalah ke atas ke bawah. Faham? Faham tak logik ni? Mana anak panah? Hilang pula anak panah saya. Mana anak panah? Okay, hala tuju dia adalah ke bawah. Tak adanya harga barang. Harga durian naik. Saya tengok harga durian terkejut sekejap. Baru nak beli. Okey. Faham logik dia? Ambil chart tu. Yes. Ambil chart tu paling besar dulu. Anda buat benda ni dulu. Jangan terus masuk H1. Entry kat mana? Dah? Tengok chart setahun. Bila aku nak trade? Sabar dulu. Okey. Now. Pergi ke chart situ. Anda nak tengok benda ni. Dekat sini. Anda nak tengok ada tak dia buat macam ni. Agak Dabe. Malas dah. Agak Dabe. Siapa tak tahu dah buy, anda sedang terlepas nikmat, paling nikmat dalam dunia. Anda nak tengok, ingat ya, anda nak tengok benda ni, kalau kita tengok 3-3 US dollar MYR. Okey. Anda nak tengok, nampak yang macam ni nampak senang nak bezakan lekuk-lekuk dia. Ingat, arah hala tuju dia ke bawah, dan dia adalah 3 dan 3. Okey. Jadi, anda akan assume pergerakan ini bergerak dari atas. So, hala tuju dia ke bawah. Takkan dia dari bawah pergi ke bawah balik. Jadi, di sini, kita dapat 1. Dan ini tak buat high. Jadi, kita assume kat sini ada 1 lekuk. Nampak tak apa yang sedang saya buat? Ini nampak macam motif. Simple dia. A, B, C. Ataupun kalau nak lagi simple, ini yang saya buat. Saya buat macam ni. 1, 2, 3. Boleh? Menghabiskan 1. Ini adalah cara untuk melukis sequence. Tapi kalau nak lukis red wave, A, B dan C. Okey. Sini pula 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Boleh? Sini kita ada reset. Sini kita ada reset. Ini dah break. Nampak tak apa yang kita nampak? So, ini adalah 1,
1, 2, 3. Secara besarnya ke bawah. Ini kita ada reset. Boleh tidak? Itu dekat 6 month. Saya nak entry dekat H1 bang. Jangan entry dulu. Yang anda bimbang sekarang ni cuma dari sini. Cuma dari sini. Ya? Sebab ini dah break low kan. Kita dah ada reset. Cuma dari sini je anda bimbang. Faham? Anda cuma bak kata orang Sarawak, gago dengan nak belatuk aja. Gago nak belatuk aja. Nak belatuk saya dah gago lagi. Lukis macam tu aja. Ambil kau. Siapa faham, faham. Sequence chart tu lagi senang kan Ustaz? Jangan peduli dengan sequence dengan dia punya ni dulu Jangan peduli dengan dia fractal dulu. Anda letakkan A, B, C dulu. Ni nampak macam tak dapat nak lukis sebagai 5. Lukis dia, letak dia sebagai W, X, Y. Letak je dulu. Macam Bang Jo bunyi. Faham? Lepas tu anda buat, ingat 3, 3, 3. Ni je buat edit wave. Mana dia susah? W, X, Y. Ke bawah. Lepas tu anda buat satu line. Dari atas ni ke sini. Dan jangkaan ke bawah. Nampak mana dia susah lukis edit wave? Lepas tu barulah anda pening kepala pasal fractal. Ini nampak macam 5 ke macam 3. Kalau nampak senang, anda lukis A, B, C. Kalau nampak tak senang, anda lukis sebagai W, X dan Y. Macam mana nak tengok dia? Pergi time frame kecil. 3 months. Anda gago dengan nak belatuk aja. Faham? Gago dengan nak belatuk aja. Tapi simplekan nak belatuk dulu. Bila kau nak belajar elite wave dalam bahasa Sarawak? Rumah kakak dengan sebelah rumah kami dulu. Di Jalan Batang. Tidak Rozi. Okey. Ni adalah WXY. Jadi anda tengok yang sebelah sini. Ini dapat lukis sebagai 5 ke dapat lukis sebagai 3? Now, kita dah ada stokastik. Kita nampak. Itu je. Kan? Kita nampak kat sini dan sini reset kan. Daripada atas ni, kira berapa? Daripada atas ni. 1, 1. 2, 2. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini anda kena lukis sebagai motif. Ini kena lukis sebagai motif. Jadi anda lukiskan A lah. Letak macam ni je. Jangan nak peduli detail. Tak ada. A, B. Sekarang ni kita jangka ke bawah. Ini dekat 3 months. Now, anda dah dapat sini sebagai B. Now, anda cuma bimbang pasal yang sebelah sini. Dan barulah anda pergi chart weekly. Dan startlah lukis yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Dynamic betul. Sabar man, sabar. Berik man, berik. Jangan keluar berik. Sebab tu saya kata jangan take goal. Goal tu ke atas boleh, ke bawah boleh. Berik ke atas. Kan? Jangan turun sekarang pergi ambil profit. Tak. Itu adalah aset. Simpan 3-4 tahun man. Ya, kalau ada duit lagi beli. Kalau ada duit lagi beli. Lock profit beli tambah dalam tu. Baru jadi harta. Bukannya keluar masuk malam tak tidur kan. Tu cerita lain. Baru turun time yang kecil. Jadi lepas tu barulah anda pening pasal apa struktur kat sini. Ini nampak macam mana. Boleh? Barulah anda. Dari sini. Weekly ada start daripada sini. Jangan peduli dia B ke C ke. Kalau ikut nombor kita ini 2. Ambil kau. Boleh? Simpan, jangan keluar masuk dengan trade dia.
Ada duit, beli lagi. Jangan ada duit, beli lagi. Itu je. Itu nasihat pelaburan pula aku. Boleh? Dah. Lukis di sebelah sini je. Nantilah. Saya ada cat penuh dia. Tak ada orang tanya. Saya tak bagi tahu. Boleh. Sudah 3-4 dah, jangan langsung beli lampu. Ulang betul. Simpan. Sampailah anda duit anda tak payah kerja pun duit ada. Sebabnya duit pelaburan, duit dividen. Duit dividen cukup untuk tanggung pelaburan. Ada nak, lepas tu barulah pergi nak beli mewah-mewah kan. Ini baru cukup sikit. Faham? Okay, now, stokastik. Ini contoh 53 tadi lah. Anda main-main dengan time frame. Ingat, asas dia, first, anda pergi tengok apa dokumen pula. Apa instrumen tu. Dia 53 atau 33. Jadi, lima tiga, saya tulis panjang semalam. Siapa tanya tak? 53 lazimnya untuk aset. Tapi tak semua aset tau. Contohnya macam saham. Tapi kalau saham tu terletak dalam komoditi punya kluster, terletak dalam komoditi punya kluster, dia mungkin adalah dalam tiga-tiga yang besar. Kena tengok struktur dia, tapi tak semua. Tapi besar kemungkinan. Boleh? Kalau teknologi, mungkin dia merupakan dalam bentuk 53. Itu untuk aset. Untuk komoditi dan currency, dia adalah 33. Komoditi ni sebahagian besar dia 53. Ada yang 33. Ada. Tapi sebahagian besarnya adalah 53. Boleh? Bias anda untuk melukis. Bias. Bila anda buka cat tu pertama kali, bila buka yang paling besar dia, buka paling besar dia, ni mana dapat nak lukis 53 pun. 53. Syam yang dalam akan buat yang sama. Syam. Kripto. Kripto anda nak kelaskan dia sebagai apa? Tengok. Okey. Anda nak kelaskan dia sebagai apa? Sini 5. Soalan dia 5 ni menghabiskan 1 ataupun A. Kenapa dia 5? Sebab pada awalnya, penggunaan dia ada yang lihat dia sebagai pengganti currency baru. Betul? Okey? But, saya dah cerita dia sebagai komoditi sejak tahun 2017, 2018 kan, Rosli? Saya akan letakkan ini sebagai A. Jangan tengok apa saya lukis. Saya lukis kat sini sebab apa Bitcoin yang dekat sini. Ini letak AB lah. Kita tukar AB lah. A atau B dah. Nah. A, B. Itu dia. Itu dia. Sebab kita baru saja ada satu cycle price. So, jangan ikut yang style 1930 melukis. Semua benda dia dah lukis satu. Semua benda dia nak lukiskan satu dua. Kalau itu merupakan currency, lagilah dia mustahil jadi satu.
Ya. Kalau orang lain melukis, semua benda dia letak 1, 2, 3, 4, 5. Percayalah. Saya berat sikit nak letak sebagai motif. Ya, sebab itu saya kelaskan dia sebagai commodity instead of sebagai asset class. Kalau asset class, ini satu. Andai kata dah tak ada chatback. Awal-awal. Awal standby. Tahun depan mungkin. Tak lama lagi. Tapi by the time kita akan ada sesi macam ni, saya akan letakkan 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada pakai elite wave. Tengoklah, tengok macam mana. Tengok macam mana. Kalau saya nampak masih ramai yang perlu, dan kita letak benda ni. Sebagai harta. Ada yang tengok dia sebagai harta. Jadi, masa ni, kita cuma akan tahu bila dia complete cycle nanti, Aiman. Ya? Yang kat sini, kalau dia buat 3, 4, 5, lepas tu 1, 2, 3, naik lagi. Dan baru kita lukis sini sebagai satu. Masa ni kita baru saja. Basically, dunia tengah assess. Adakah benda ni currency atau tak? Dapat tak dia ganti duit? Kalau dia ganti duit, dan ini A, B dan C. Kalau dia merupakan aset, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia komoditi, A, B, C, W. X, Y. Kalau tak pun, dia tak ada dah. Kosong. Kita cerita benda ni dari sini. Buka Facebook saya, tahun berapa dah? 3 tahun ke 4 tahun lepas. Dan kita jangkakan akan berlaku correction. Sebab ni dah lepas 1618. Yes, satu lagi 5. Saya tengok kat Facebook saya. 2018 ke 2019. Orang semua duk sibuk membeli. Tapi belakang-belakang lah, saya pun tak ingat. Okay? Now, itu asset class. Jadi bila melukis, anda buat adjust oscillator ni, sehinggalah anda nampak dia buat benda ni. Benda reset ni. Benda reset macam ni. Dan anda tengok structure. Okay, ni kita ambil sebagai satu structure. Satu structure. Ini obviously 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu betul lah. Itu je. Okay, 5 atau 3 Itu 5 dan 3 tadi. Okay. Now, untuk struktur lanjutan. Untuk struktur lanjutan. Struktur lanjutan, apabila kita melihat, mana pergi, apa jadi TikTok? Saya pun lama tak buka TikTok. Oh, salah klik. Ya, XM ada masukkan Bitcoin. Lepas tu tak dikeluarkan. Lepas tu masuk balik. Okey. Structure lanjutan. Kalau dia bullish, ada nampak satu reset. Lepas tu reset yang seterusnya, dia break high. Ada nampak macam ni. Lepas tu ada tu. Kadang-kadang dekat time frame kecil, kita nampak dia sama. Dia sama. Kadang-kadang kita nampak dia sama. Okey. Anda pergi satu time frame besar, sebab formula dia, stokastik ni dia tak boleh pergi 100 ataupun kosong. Dia tak dapat pergi, sebab formula dia tak dapat pergi 100, tak dapat pergi, dia tak dapat melangkaui 100, dia tak dapat melangkaui kosong. Okey, kita gunakan stokastik untuk nak tahu bila benda ni berlaku. Bila benda ni berlaku. Hey.
Nak tukar color, tak tukar color. Yep. Tolong ambil benda-benda ni, seriously. Kalau tak minta lah. Kalau saya tak ada lagi, tak ada orang nak bawa ni. Tak ada orang nak bawa. Seriously, anda tak akan dapat mana-mana. Kalau ada pun dari saya. Jadi ambil dari saya, tolonglah ambil benda ni. Tolonglah ambil benda ni. Kalau tak ada, tak ada dah berkumpul dia. Okay. Anda nak tahu struktur lanjutan ni. Anda nak tahu bahawa berlaku lanjutan. Masa kat sini kan, masa cat tu tengah terbentuk, masa cat sini, kita tak tahu. 1, 2, 1 macam ni. Ini nak buat, ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita tak tahu dia nak jadi 1, 2, 3, 4, 5, 3. Kita tak tahu. Apa clue dia? Clue dia adalah stokastik. Dekat time frame yang sama, anda akan dapati dia macam ni. Tak tembus pun. Anda pergi time frame yang lebih besar. Okay? The moment ini berlaku dan di sini berlaku. Anda ingat dia 5. Anda ingat ini tengah buat 5. Anda dapati dekat time frame besar, stoch dia macam ni. Dia break. Boleh? Tolong ambil benda ni, saya minta betul-betul. Hopefully ini dapat diturunkan kepada semua. 4 terabyte sudah ready kalau tak ada sesi. Tak minta lah. Saya akan sentiasa berkongsi selagi saya ada. Kalau tak kat XM, saya sendiri. Tak ada minta bayaran daripada anda semua. Sebab saya nak turunkan benda ni. Kalau tak, rugi dia. Rugi. Tak ada apa. Tak. Sayang. Tinggal 5 minit. Dapat stokastik kan. Tapi ini tolong ambil dia. Tak ada dalam mana-mana orang yang kongsikan ni. Sama-sama. Tolonglah ambil. Emosional lah pula. Maklumlah Belgium kan. Menang. Adik ipar saya. Claim. Adik ipar orang Belgium. Dan claim. Adik tinggal kat Belgium. Jadi claim lah kan. Tiba-tiba sokong Belgium. Tim tua. Tolong ambil Okay. Anda pergi tukar time frame. Anda nampak macam ni. Price break high. Tapi stoch dekat time frame anda tengok. Tak pun. Anda pergi naik time frame. Anda nampak ini berlaku. Ni maksud saya. Contoh dekat sini lah. Contoh yang macam dekat sini. Mana kita? Contoh yang macam dekat sini. Masa ini berlaku, kita tak tahu. Okay. Price break high kan? Price break high. Okay. Alah, ni break high tak? Ni sama. Tak. Tapi kalau anda pergi kepada 3 months, ni price break high lah. Macam ni. Okay. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita habiskan kat sini. Jadi kita sokong Belgium. Mentang-mentang dia menang. Jangan sokong Argentina. Kan UVT sesi 2. Price break high lagi. Anda pergi time frame besar, 3 months ke apa, anda dapati, dekat sini. Stokastik dia break macam ni. Stoch dia break. Faham tak? Stoch dia break. Yang ini tadi kan. Stoch dia break. Ni besar sangat. Ambil chart yang macam ni lah dia break. Dia break. Faham tak? Anda bayangkan yang dekat sini ada. Ahad pakai nama lain lagi. Pakailah apa-apa nama. Faham? Ada nampak dia break. Sini break. Dan anda tahu itu struktur lanjutan. Price pun break. Contohnya. Price break high kan. Sini break high. Dan anda tahu, tukar time frame. Faham? Itu maksud yang ini. Tolonglah ambil benda ni. Tak ada dalam mana-mana dekat
dekat ni orang cerita benda ni untuk Elliott Wave. Untuk Dow ada orang cerita ni. Ini saya ambil daripada Dow. Penggunaan stokastik dalam Dow teori. Boleh kopi tak Sumbi dengan kos perumusan. Aiman. Inilah dia. Macam mana nak tahu struktur lanjutan. Kita menyangkakan motif. Alah. Okey, bearish sebaliknya. Bearish adalah sebaliknya dengan kos pengurusan nantilah. Kalau price tak break, stop break, itu adalah lanjutan. Boleh Tira? Katalah macam ni. Okay. Price naik, turun, naik. Tapi kita nampak benda tu dekat Stoch. Stoch buat macam ni. Kan? Stoch sama. Dalam time frame yang sama. Tapi bila kita tukar time frame, dia buat macam ni, Tira. Ini 1, 2, 1, 2. Boleh Tira? Ni turun. Itu 1, 2, 1, 2. Itu soalan Tira. Itu maksud yang sini. Lower high, Stoch high high. Maksudnya pergerakan ini biarpun tak tembus tapi dia datang dengan momentum. Yes. Benda ni yang tangkap ramai orang. Dia ingat ni turun. Ni yang tangkap ramai orang. Dia ingat dia turun. Termasuk saya pun kena tangkap. Saya lupa nak check dekat time frame satu yang besar. Satu kita guna, satu jangan trade pakai instant order. Pakai limit order. Mana satu yang lebih kuat lanjutan dia? Tak, ikut indikator. Tu tujuan indikator. Maksud dalam indikator tu, closing price makin tinggi. Jadi ini ada banyak buyer yang push, contoh dalam bahasa volume lah. 1-2 yang kita nak trade. Aiman, kalau ini break kan, ini break 3, sini 5. Ini boleh trade. Entah 1-2 dapat yang mencanak macam ni. Yes. Pergi satu time frame atas. Nampak? Indikator. Inilah tolong ambil. Tak ada, anda takkan dengar mana-mana. Tolong ambil. Yes. Rupanya lah. Sebab tu kita akan lihat dua-dua RSI dan Stoch. Tapi kalau RSI dia buat divergence, Stoch dia buat ke atas, ikut Stoch. Tak, jangan trade. Kita kena tunggu break nanti lah, structure break. Kecuali anda tengah tengok yang lain. Motif 1-2 korektif truncated kan sifat dia. Korektif yes kalau tak ada divergence. Itu cerita RSI, bukan stokastik Aiman. Itu cerita RSI, bukan cerita Stoch. Baru faham. Ni lah dia. Stoch. Tukar color lah ni Ustaz. Ni lah, tak payah tukar color. Dah ada kat situ dah. Faham? Harga 1-2. 1-2. Tapi Stoch dia macam ni. Stoch ni dekat time frame besar, break. Dan anda tahu ini akan 1-2, 1-2. Tak. Baru nak Assalamualaikum. Dah habis masa dah. Alah. Okey, hari Ahad bincangkan pukul berapa saya buat sesi istimewa hanya dan kita sambung dari sini dan kita review sikit lah, kita ada masa tak apa. Okey, jadi itu sahaja. Banyak lagi nak cover ni. Saya kena cover yang ni, kalau tak Isnin kita cuti lagi. Jadi itu sahaja untuk minggu ini. Bersama dalam sesi yang lain, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.